Huh. Naya Pak Abu, Naya. Okay, macam ni rupa bentuk dia. Ni yang aku pakai tali saja. Kenapa aku tak pakai besi ni juga untuk sambung tepi tu? Sebab itu beli ngam-ngam. Lebih pun lebih dalam 2 kaki, 3 kaki macam tu je. So, dia tak cukup. Aduh, hai. Itu dia. Okey, berapa lama jangka hayat plastik ni? Okey. Jangka hayat plastik ni adalah selama 5 tahun. 5 tahun, guys. 5 tahun baru dia mula-mula nampak carik. Dia dah mula mereput. Okey. So, dengan harga dia lebih kurang 13 ke 16 ringgit 1 meter. Mungkin yang ni mungkin dalam 3 meter kot. 3 meter tapi dia double. Dia double. Maksudnya dia berlipat, so kita buka dia jadi besar lah. So dia agak tebal, so dia agak mahal sikit lah. So tak ada apa masalah. Padan dengan harga dia. Kalau dengan harga banyak tu, tapi ketahanan dia sampai 5 tahun. So sangat memadai lah. Dengan 5 tahun tu dah banyak sayur dah yang kita jual, yang kita dah makan. So dia sangat berbaloi lah dengan harga yang kita beli. So hari ni aku nak tunjuk macam mana aku nak pasang bumbung ni balik. Tapi bumbung yang sedia ada plastik UV ni kita akan buang. Kita akan salin. Aku dah beli dah kemarin kat kedai. So kalau kat sini ni pun dah ada carik-carik dah. Okay. So jom kita tukar bumbung dulu. Sebab lagi pun sekarang ni dah mai musim hujan. Padi pun dah ambil kat belakang tu. So tak ada padi. So bila dia start hujan ni, maksudnya orang akan start buat padi balik lah. So kalau aku tak tukar benda ni, jahanam lah. Habis sayur ni. Okay, jom kita start. Okay, untuk yang pertama sekali, yang tak pernah tengok plastik UV, macam ni lah plastik UV. Color dia dah memang asal-asal main ni dah memang kelabu. Sebab tu dia panggil UV. Sebab dia akan potong cahaya dengan panas juga. So ni 2 lapis. Macam aku cakap tadi, dia 2 lapis. Dia memang main 2 lapis. So sebab tu dia mahal sikit. So kalau kita tengok ni memang kelabu. Dia plastik yang balut buku dengan plastik ni sangat berbeza. Plastik balut buku tu dia nipis ya. Sebagai tu dia jernih. Tapi yang ni dia kelabu sikit. So dia akan potong cahaya dan panas untuk sayur-sayuran kita. So macam ni rupa bentuk dia. Aku beli kemarin 4 meter, lebih kurang 52 macam tu. 52, 53. Lebih kurang macam ni ya. Okay. So ya, sekarang ni kita akan buang dulu yang lama. Lepas tu baru kita akan hampak yang baru. Okay, first sekali kita akan buang dulu air yang ada dekat dia punya plastik ni. Supaya nanti kita angkat ringan. Dan satu lagi bila kita angkat, kita akan mencurah ke dalam pipe. Supaya pokok tu tak rosak. So jom kita start. Okay, so air dah habis. Okay. Perkara yang kedua kita akan buang semua klip ni. So klip-klip semua yang ada kat situ. Okay, semua ada sampai hujung. So kita akan clearkan dia punya klip. Dan kita akan salin tali ni juga. Tali ni kita akan buang sebab tali ni pun dah berusia sama juga, 5 tahun juga. Kalau kita biar nanti mungkin yang ni akan putih lah. Sebab benda dah lama kan. So dah kita ala-ala tukar bumbung. So elok kita tukar sekali semua.
Okey, ni rupa bentuk angka atas dia. Okey, macam tu. So, pada hampa yang nak buat greenhouse ataupun pondok untuk hidroponik ni, aku nasihatkan supaya dekat tengah ni, antara besi ni dengan besi tu, kat tengah dia ni bubuh satu lagi besi. So kalau hampa bubuh besi tu, so tali hampa dah tak guna dah, sebab dia dah penyokong kat tengah. Sebabnya kalau aku masa aku buat ni, ialah modal tak cukup, so aku buat setakat ada setakat yang aku mampu. So sebab tu aku pasang tali, supaya dia dapat regangan yang cekang di bahagian tengah ni, supaya bila hujan mai, air dia takkan berkumpul kat sini. So bila dia berkumpul kat sini, dia akan memberi tekanan kepada plastik tu, dan dia akan menyebabkan plastik tu lagi cepat carik. So bila ada tali tu, dia agak membantulah untuk air daripada atas ni, dia akan turun naik ke belakang ni straight. So plastik tu tak ada tekanan lah. So aku nasihatkan kepada yang baru nak buat ataupun nak upgrade, pastikan hampa punya yang antara besi dengan besi tengah ni ada satu lagi di tengah dia besi, supaya dia dapat menyokong lah. So bagi aku setakat lah ni, aku buat setakat yang aku boleh lah. Aku akan buh tali juga, aku akan buh tali balik, dan insyaAllah mungkin sekali lagi, mungkin channel YouTube aku dah lebih membesar, dan ada duit sikit lah, aku akan upgrade lah untuk masukkan besi kat tengah ni. So aku ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada subscriber aku, channel Kebun Kampung, dan juga viewer-viewer yang belum subscribe, ataupun yang dah subscribe kerana menonton dan menyokong video di channel Kebun Kampung. So yang belum tekan subscribe, tolonglah tekan subscribe supaya channel ni lebih lebih baik dan lebih memberi ilmu kepada kawan-kawan semua. Okey. Tak kena bayar pun. Okey, untuk tali, kalau mungkin aku video yang aku ambil ni daripada jauh, so aku akan tunjukkan tali apa yang aku gunakan untuk buat regangan, supaya dapat menyokong dia punya yang kawasan tengah tu. Okey, macam aku cakap tadi, tali apa yang aku gunakan. Okey, ni tali dia. Tali ni boleh dapatkan dekat kedai hardware, dan juga DIY. Aku ambil kat DIY kemarin ni, dalam RM2, RM2, RM2.9 macam tu lah, tak silap. Okey, so aku beli 2. Dan satu lagi benda yang paling penting adalah benda ni. Benda apa ni? Ni klip kertas. Okey, klip kertas ni aku gunakan untuk klip plastik dekat besi dengan tali supaya dia dapat regangan. So tak sangka kan, aku pun sebenarnya tak sangka. Aku pun dulu masa awal start nak buat, memang aku pening macam mana aku nak regangkan plastik tu bagi dia cekang. So aku fikir, fikir. Kemudian aku nampak benda ni. Aku nampak pengepit baju sebenarnya awal tu, dan aku dah buh, tapi pengepit baju kan plastik. So memang tak tahan lah, memang cabut habis. So aku dapat benda idea tu, dan aku terus cari benda ni. So sampai sekarang aku gunakan benda ni, dan dia sangat berkesan lah. So kawan-kawan yang dah pening kepala tu macam mana nak bagi plastik tu cekang, so benda ni penyelamat anda. Okey, boleh cari kat kedai RM2, dekat DIY juga. Okey. Okey, so untuk angka dah siap. Angka atas dia untuk ataupun sokongan di bahagian tengah dia, kita pasangkan tali yang elastik ni. Okey. Kalau untuk saiz yang aku buat ni 5x10 ke tak silap. 5x10. 5 lebar, 10 panjang. 5x10 kaki. So untuk 5x10 kaki, kita dapat muatkan 2, 4, 6, 8 dan 9 batang. 9 batang, 10 kaki pipe.
lebih kurang 9 lah, 9 tak sampai 10 pun sebab satu panjang pipe tu dia kalau dulunya 20 kaki tapi sekarang ni dah tak sampai dah 20 kaki, so kita akan bahagi dua, so dia takkan dapat tempat 10 lah, dia akan dapat 9 point something lah, 9 point something kaki lah. Okey, berapa pokok yang kita boleh muatkan dalam satu batang? Okey, kita kira ni. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 batang kali dengan 2, 4, 6, 8, 9 batang. So, berapa jumlah dia? Jumlah keseluruhan yang ada kat sini 153 pokok ataupun 153 lubang untuk saiz 5 kali 10 kaki. Okey. So, dengan 153 pokok, takkan kita nak makan sampai saiz 150 pokok. So, mungkin satu hari mungkin dalam 6-7 lubang macam tu je kot sayur. So dia boleh bertahan lah hampir boleh katakan dekat-dekat 2 minggu lah untuk kita makan. So bila aku akan beritahu juga lepas ni macam mana cara kita takkan putuskan bekalan sayur dekat rumah kita. Maksudnya sentiasa ada bekalan dekat pondok ni. So contohnya macam yang ni, ini dah umur dalam 2 minggu 3 minggu macam tu. So yang ni dah baru naik, kita baru masukkan baru beberapa hari. So bila kita dah ambil sayur ni akan membesar. Okay, so yang kosong ni kita akan masukkan anak yang baru, yang ni. Okay, so sentiasa akan ada bekalan untuk pondok ni. So jangan risau. Cuma kita setiap seminggu sekali kita akan semai. Kalau tak banyak, sikit. Tak kisah pokok apa pun, janji sayur. Okey, so bila dia dah ready dekat dalam Tupperware ni, so kita akan masukkan juga ayat maja kat dalam ni. Berapa ppm? ppm dia kita akan ikut di atas pipe pembesaran ni, sebab yang kat sini pipe peremajaan. Sini kita gunakan untuk pipe peremajaan, dan kat sini kita pakai untuk pipe pembesaran. So dia akan membesar je kat sini. So kalau ada kekosongan kat lubang ni, kita akan ambil sayur di bahagian sini, kita akan masukkan ke sini. So yang ni kita akan ambil sampai dia membesar macam tu. Okey, bayam ada, sawi pakcik unggu ada, ongking ada. So yang kat sini yang menunggu dia sekarang ni sawi hijau batang putih. So kita akan gilak-gilak macam tu je. Bila yang kat sini habis, kita akan masukkan yang baru, dan yang ni dah membesar, kita akan masukkan kat pembesaran. Okey, macam tu je. So bekalan sayur kita takkan putus lah. Itu je tip yang saya boleh bagi. So janganlah buat satu jenis, biar lama, ambil sampai satu kemah ni. Lepas tu kena menunggu pula untuk nak ambil sayur yang lain. So cara tu kurang baik lah, kecuali kalau kita buat secara besar-besaran. Kalau kita buat secara besar-besaran, tu boleh. So kita akan tanam sejenis kat dalam, contohnya 10 pipe yang panjang dia 20 kaki. So kita akan harvest dia semua, dan kita akan masukkan benih baru. Yang tu boleh. Tapi kena ada pipe yang standby lah. Maksudnya pipe yang 10 ni dah pokok membesar. Pokok yang pipe yang 10 lagi tu masukkan anak baru. So bila ambil yang ni, pipe sana dah menunggu. So dia takkan habis bekalan sayuran kita. So kalau untuk makan ataupun secara hidroponik rumahan ataupun kecil-kecilan ni, kena buat macam ni. Buat pelbagai sayur yang kita nak makan, tapi jangan dengan satu masa sekaligus. Minggu ni sayur pakcoy, minggu depan sawi ongking, minggu sekali lagi daun sup, dan sekali lagi sawi, dan sekali lagi kailan. Contohnya macam tu. So dengan cara tu bekalan kita memang akan sentiasa ada. So don't worry, okay? Okay, kita teruskan dengan pemasangan plastik pula.
Okay, satu tip yang saya akan bagi hari ini untuk pemasangan bumbung. Saya gunakan tube motor, tube tail motor, tube dalam tu yang dah lama. So saya gunting macam ni. Ini akan membantu anda untuk melekatkan lagi dia punya klip ni. Sebab kalau kita tak bubuh tube getah ni, kita bila angin ataupun ni dia akan senang jatuh. Okay, tapi kalau kita lapikkan dengan getah tube motor ni, so dia akan lebih kuat lah. Dan cikaman klip pun akan lebih kuat. Okey. Boleh gunakan apa-apa saja sejenis getah. Kalau macam kertas boleh, tapi mungkin kalau kena hujan dia akan pecah. Tapi kalau tube ni macam selama mana plastik tu bertahan, macam tu juga dia akan ada lekat dekat sini. Okey, so semoga dapat membantu. Okey, untuk di penjuru ni, macam yang kita tengok sini, dia tajam. So memang kita kena lapik lah dengan getah. Saya gunakan getah tail ni yang lebih besar. Dia kalau macam klip ni dia kecil sikit, tapi yang ni saya gunakan yang lebih besar lah, untuk lindung dia punya bucu ni, supaya dia lebih tahan lama. So kalau dia ada tekanan yang kuat kat atas pun, dia takkan mencarikan plastik yang kita lapik dia tu. So kalau kita tak lapik, memang dia tak akan tahan lama. So dia akan menyebabkan plastik ni cepat carik. Sebab bila tengah hari, plastik ni dia besi ni dia akan panas. So bila dia panas dan plastik, dia akan mula menekan dan dia akan melebur. So macam mana saya membuatkan plastik ni tahan sampai 5 tahun? Macam ni dah cara dia. So setiap bucu saya akan tudung dengan benda-benda getah, supaya dia tidak memberi tekanan yang kuat kepada besi dan juga plastik. Pemasangan bumbung selepas dia roboh semalam. So hari ni kita dah repair dia kepada yang asal. So macam inilah saya memasang bumbung pondok hidroponik saya dekat rumah. So apa yang penting sekarang ni, buat setakat yang anda mampu. Jangan terlalu mengikutkan kos-kos yang tinggi. Asalkan kita boleh tanam sayur dan kita boleh makan sendiri, dah cukup. Tak perlu beli besi yang mahal-mahal. Tak perlu, kalau boleh tu tak perlu nak upah orang pun. Cuma boleh tengok design-design dekat internet dan dekat YouTube. Boleh ambil lah design-design mereka tu. Yang mana yang kita rasa murah dan mudah untuk kita buat, kita buat. So lepas ni saya akan review balik saya punya pondok ni, cara operasi dia macam mana, berapa baik apa sayur yang ada dekat pondok ni, dan perjalanan air dia, pump apa yang saya gunakan, baja berapa ppm. Dan saya mengharapkan video kali ni akan dapat sambutan lah. So saya juga mengharapkan sokongan daripada kawan-kawan. Yang belum subscribe, sila tekan subscribe, kerana dengan bantuan anda, channel ini akan lebih berkembang. Semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Tekan like dan share, dan jika ada cadangan yang lebih baik untuk memperbaiki channel, memperbaiki pondok hidroponik ini, mungkin ada cara lagi yang lebih berkesan daripada saya, boleh komen kat bawah. So supaya kita dapat berkongsi ilmu. Okey, jumpa lagi. Bye bye.